Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Negeri Sembilan, yang mana Negeri Sembilan menang 4-3 pada perlawanan ni, hasil jaringan daripada Sean Sevaraj, Gustavo dan juga Matthew Alves. Untuk pasukan Kedah pula, gol dijaringkan oleh Mardi, Mark Valles dan juga Sarawak. Pada perlawanan ni, kalau kita lihat daripada segi struktur, corak, formation kedua-dua pasukan, sebenarnya kedua-dua pasukan menggunakan formation yang lebih kurang, ataupun dalam istilah bola sepak boleh kita katakan mirroring. Cumanya daripada segi kelebihan ataupun daripada segi pelaksanaan di atas padang, pasukan Negeri Sembilan adalah pasukan yang lebih baik daripada penggunaan formation dengan penggunaan back 5 tersebut. Kalau kita lihat, Kedah juga bermain dengan back 5 dan Negeri Sembilan juga bermain dengan back 5, tetapi daripada segi adaptation dan juga dari segi pelaksanaan di atas padang, pasukan Negeri Sembilan adalah lebih baik apabila mereka mempunyai transisi yang lebih baik daripada bertahan ke menyerang dan juga menyerang ke bertahan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Negeri Sembilan. Apakah kekuatan pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan ini? Yang pertama adalah daripada segi transisi. Kalau kita lihat daripada segi transisi, kita boleh tengok ada beberapa struktur ataupun corak ataupun bentuk pasukan Negeri Sembilan ketika mereka bertahan dan bentuk ketika mereka menyerang. Kalau kita lihat daripada belakang, ketika pasukan Negeri Sembilan bertahan, mereka akan menggunakan formation back 5, iaitu Cik Rashid dan juga Zamri Pin akan bertindak untuk membantu Nasrullah, Herod Gulan dan juga Kuzaimi PE bagi membantu pertahanan ketika pasukan Kedah menyerang. Dan ketika mereka bertahan untuk menyerang, yang mana kita boleh lihat bentuk ketika Negeri Sembilan menyerang adalah mereka menggunakan formation back 3, iaitu Kuzaimi PE, Herod Gulan dan juga Nasrullah akan membentuk back 3 di belakang, dan Zamri Pin serta Cik Rashid akan naik untuk bertindak sebagai wingback ketika situasi Negeri Sembilan menyerang. Dan benda ni telah memberikan sedikit kelebihan kepada pasukan Negeri Sembilan daripada segi kestabilan ketika mereka menyerang dan juga bertahan, sebab mereka punya transisi sentiasa menjadi, yang mana ketika mereka menyerang, mereka akan membentuk back 3 dan wingback mereka berfungsi dengan sangat baik. Kita boleh lihat pada perlawanan ni, Cik Rashid yang bertindak sebagai wingback di bahagian kanan berjaya untuk menjalankan tugas beliau dengan sangat-sangat cemerlang, utamanya ketika membantu bahagian serangan. Kita boleh tengok beberapa gerakan gol yang dijaringkan oleh Negeri Sembilan bermula daripada bahagian kanan adalah berpunca daripada hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Cik Rashid. Dan di bahagian kiri begitu juga, kita boleh tengok Zamri Pin, walaupun beliau tidak terlibat dengan banyak gerakan di bahagian kiri, tetapi penlibatan beliau di dalam kotak penalti sewaktu Negeri Sembilan memulakan serangan di bahagian kanan, beliau berjaya untuk mendapatkan beberapa percubaan. Ini membuktikan yang wingback pasukan Negeri Sembilan memang hidup ketika situasi menyerang, dan ketika bertahan, wingback mereka Zamri Pin dan juga Cik Rashid akan turun untuk membantu back 3 pasukan Negeri Sembilan dan membentuk back 5 untuk memastikan yang barisan pertahanan mereka sukar untuk ditembusi oleh barisan serangan pasukan Kedah. Itu yang pertama untuk mereka punya transisi dan juga corak ketika mereka menyerang dan juga bertahan. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Negeri Sembilan adalah tentang man marking ataupun bagaimana cara mereka menjaga striker tunggal pasukan Kedah, iaitu Rodney Ngah. Kita boleh lihat Rodney Ngah pada perlawanan ni memang gagal untuk diswap ataupun untuk dicari dengan baik oleh bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan, oleh bahagian tengah pasukan Kedah, disebabkan Rodney Ngah dijaga dengan sangat ketat oleh Herod Gulan dan juga Kuzaimi PE, yang mana mereka sentiasa man to man marking Rodney Ngah dan tidak memberikan space ataupun ruang langsung kepada Rodney Ngah untuk bergerak ataupun berada dalam kedudukan yang bebas. Jadi apabila Rodney Ngah tak ada space, tak ada ruang untuk bergerak di bahagian hadapan, maka pemain-pemain Kedah pun tak boleh nak cari dia, dan pemain-pemain Kedah terpaksa untuk bermain lebih banyak di bahagian wide area berbanding di bahagian tengah. Adalah beberapa certain orang kata apa, keadaan ataupun situation yang membolehkan Rodney Ngah ada peluang, tetapi tak banyak, sebab daripada segi marking memang pasukan Negeri
Negeri Sembilan lebih baik ketika bertahan. So defensive shape mereka adalah lebih bagus. Itu untuk bahagian pertahanan. Dan kita masuk pula kepada bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan, iaitu peranan daripada Omid Nazari dan juga Saiful Rizwan serta Yashir Pinto. Untuk perlawanan ni, kalau kita lihat, sebenarnya Yashir Pinto banyak bergerak di bahagian wide area untuk bertindak sebagai wide attacking midfielder bagi memberi support kepada bahagian hadapan pasukan Negeri Sembilan. Dan kalau kita lihat daripada segi pergerakan Yashir Pinto, beliau memang boleh dikatakan lebih ofensif pada perlawanan ni untuk bergerak di bahagian hadapan, sama ada di bahagian kanan, tengah ataupun bahagian kiri. Hasilnya kita boleh tengok ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh Yashir Pinto berjaya untuk mencipta gerakan yang menarik dan menjaringkan gol untuk pasukan Negeri Sembilan. Salah satunya kita boleh tengok gol yang pertama melalui Matthew Alves adalah berpunca daripada long ball yang bermula daripada Kuzaimi dan berjaya mencari Yashir Pinto, dan dia boleh set kepada Matthew Alves untuk menjaringkan gol pertama Negeri Sembilan. So peranan yang diberikan kepada Yashir Pinto untuk bergerak bebas di bahagian dalam tengah padang boleh memberikan impak yang positif apabila beliau boleh menolong dan memberi support kepada bahagian hadapan dengan sangat baik, iaitu kepada Gustavo dan juga Matthew Alves sekiranya beliau berada di tengah, dan beliau juga boleh memberi support yang lebih baik kepada wingback pasukan Negeri Sembilan ketika mereka menyerang di bahagian wide area. So memang Yashir Pinto lebih bertindak lebih kepada free roam dan lebih kepada wide playmaker lah untuk pasukan Negeri Sembilan. Manakala untuk Omid dan juga Saiful, mereka berdua boleh dikatakan bermain dalam konsep double 8, tetapi Saiful Rizwan more to defensif lah, sebab Saiful Rizwan memang kita tahu dia adalah number 6 punya player. So bila mana kedua-dua player ni bermain di bahagian tengah dan terlalu deep, maka mereka telah memberi sedikit kesukaran untuk bahagian tengah Kedah untuk exploit dan mengawal bahagian tengah pasukan ataupun bahagian tengah ketika perlawanan semalam. Sebab apa? Sebab Kedah tak ada link up play, iaitu pemain nombor 10. So mudahlah kerja Omid dan juga Saiful untuk mengekang pergerakan yang cuba dilakukan oleh Sarawak dan juga Leci Marcel. Jadi itu untuk bahagian tengah. Dan yang terakhir untuk pasukan Negeri Sembilan, apa yang boleh saya katakan, Gustavo dan juga Matthew Alves bertindak dengan sangat cemerlang dan mereka berjaya untuk menggunakan kelebihan fizikal yang mereka ada dan juga pace ataupun kelajuan yang mereka ada untuk beat beberapa pertahanan pasukan Kedah lah. Kita boleh tengok semalam bagaimana mereka berdua berjaya untuk menjaringkan gol, dan mereka sangat-sangat bagus daripada segi insting dan juga awareness dalam padang, yang mana mereka cepat untuk memberikan reaksi apabila bola terbias dan sebagainya. So mereka berjaya dengan sangat bagus. Selain daripada fizikal mereka boleh beat beberapa pertahanan Kedah. Jadi secara rumusannya semalam Negeri Sembilan adalah better team pada perlawanan semalam yang bermain dengan sangat cemerlang. Transisi mereka bagus dan mereka punya defensive structure dan juga attacking structure lebih bagus daripada Kedah dalam penggunaan back 5 pada perlawanan semalam. Itu untuk pasukan Negeri Sembilan. Kita masuk untuk pasukan Kedah pula. Untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni, boleh saya katakan mereka beraksi dengan sangat baik ketika 15 minit yang terakhir. Tetapi dalam 75 ke 60 minit yang pertama, mereka boleh dikatakan tidak bermain dengan sangat baik dan banyak kekurangan. Okey, pada perlawanan ni yang pertama, Kedah turun dengan formation back 5. Saya ceritakan tentang kelemahan dahulu. Apakah kekurangan penggunaan back 5 untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni? Adalah yang pertama daripada segi transisi dan juga daripada segi attacking structure, yang mana kita tahu pasukan Kedah bermain dengan back 5 untuk bertahan. Tetapi anda perlu ingat, ketika dalam situasi ketika anda menyerang, penggunaan back 5 adalah sangat-sangat perlu untuk memerlukan bantuan daripada wingback, iaitu Amirul Azhan dan juga Hishamuddin untuk naik bagi membantu bahagian serangan di bahagian wide area, terutamanya untuk backup kepada Mardi di kiri dan juga untuk backup Fayyad Zulkifli di kanan. Tetapi sayang, transisi Kedah daripada back 5 untuk membentuk back 3 ketika bertahan ke menyerang tu boleh dikatakan tidak menjadi. Bahkan wingback pasukan Kedah ni tak gemar untuk naik untuk memberi support kepada bahagian hadapan ataupun winger pasukan Kedah, yang menyebabkan nampaknya back 5 pasukan Kedah ni memang boleh dikatakan terlalu pasif dan transisi mereka tidak ada, yang menyebabkan memang boleh nampak lah yang mereka ni memang nak defensive structure sahaja berbanding daripada melakukan serangan daripada segi build up dan sebagainya. So bila dapat bola, Mardi dapat bola, Fayyad dapat bola, mereka terpaksa bertindak berkeseorangan di bahagian sayap tanpa ada backup play daripada wingback untuk membantu bahagian serangan menjadi lebih efisien dan juga efektif.
Itu yang pertama. Yang kedua, apa boleh kita kata adalah Kedah dah bermain dengan defensive structure yang sangat-sangat bertahan, dan mereka masih lagi menggunakan dua double pivot, iaitu Delci dan juga Sarawak, yang mana penggunaan Delci dan Sarawak daripada segi untuk bertahan ataupun defensif memang bagus, tetapi mereka tak ada proper number 10 yang boleh untuk link up antara dua player ni untuk memastikan bola di bahagian tengah boleh naik ke atas. Tu sebab kita boleh tengok pada perlawanan ni, transisi ataupun support pada wingback dah tak ada, number 10 dah tak ada, maka tugas ni siapa yang ambil? Tugas ni Mardi dan juga Fayad yang ambil. Itu sebab kita boleh nampak Mardi dan juga Fayad lebih suka untuk masuk ke tengah sebab mereka ingin dapatkan bola daripada Sarawak dan juga Delci untuk buka game di bahagian tengah. Tetapi apabila mereka masuk ke bahagian tengah, bahagian wide area pula tak ada orang, so mereka tak boleh nak buka game. Jadi kelemahan Kedah memang nampak game ni terlalu pasif lah. Ini kelemahan waktu 60 minit yang pertama. Jadi benda tu tersebut juga telah menyebabkan Ronald Ngah yang bertindak sebagai lone striker terpaksa untuk drop ke bawah untuk buka game dan create space kepada rakan-rakan. Tetapi apabila dia drop ke bawah, bahagian hadapan pula tak ada orang untuk bertindak sebagai striker. Jadi benda tu menjadi punca permasalahan kepada pasukan Kedah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang defense department pasukan Kedah dan juga goalkeeper. Syarif Syahari pada perlawanan ni melakukan beberapa mistake yang menyebabkan pasukan beliau terpaksa ataupun melepaskan beberapa gol. Dan yang paling penting kita boleh tengok Kedah punya defense juga banyak buat mistake. Yang ni yang saya katakan pada game yang lepas, iaitu daripada segi komunikasi, yang mana boleh dikatakan defense department dan juga goalkeeper pasukan Kedah jarang untuk communicate apabila mereka cuba untuk mendapatkan bola daripada hantaran lintang pemain-pemain pasukan lawan. Jadi apabila tak ada komunikasi yang bagus, memang mereka akan membuat mistake. Keeper keluar, defense pun nak ambil bola, buat mistake. Keeper keluar, defense tak halang, buat mistake. Jadi komunikasi itu penting. So memang defense department pasukan Kedah juga memang agak loose dan mereka juga tak berjaya untuk memainkan peranan seperti man marking dan sebagainya untuk menjaga pergerakan bahagian serangan pasukan Negeri Sembilan. Jadi secara overallnya kelemahan pasukan Kedah memang sangat ketara. Tak ada transisi, tak ada wingback support, tak ada attacking midfield. Memang banyak benda yang berlaku, off ball movement kurang, dan benda tu menyebabkan pasukan Kedah menjadi pemain ataupun pasukan yang lebih pasif dan more to defensif berbanding offensif walaupun ketinggalan. Itu untuk pasukan Kedah. Dan benda yang boleh saya puji adalah di second half apabila Kedah membuat beberapa pertukaran, iaitu membawa masuk Al-Hafiz menggantikan Luqman Hakim dan membawa masuk Syazwan Zainon serta Azmi Aris, yang mana kemasukan Al-Hafiz ni dimana Kedah telah kembali kepada formation mereka yang lama, iaitu back 4 ataupun bermain dalam formation 4-5-1 ataupun 4-3-3. Jadi mereka pada kemasukan Al-Hafiz dan Kedah bermain dalam back 4 ni, barulah kita nampak yang struktur Kedah untuk lebih ofensif menjadi, dan mereka berjaya untuk attack pasukan Negeri Sembilan dalam 15 ke 20 minit yang terakhir. Tetapi sayanglah dah nak habis game baru nak main macam tu, memang tak boleh nak kata apalah kan. So benda tu memang banyak improvement yang boleh. Dan yang paling saya suka tentang Kedah ni adalah tentang Mardi lah. Mardi untuk game ni dia punya free kick lain macam. Saya memang suka lah kan. Mungkin Mardi tak ada luck daripada segi free kick, tetapi daripada segi teknik dia memang Mardi ambil free kick lawa gila. Semua free kick dia on point. So Kedah kat situ je kelemahan dia tadi, dan kelebihan mereka macam saya cakap, kemasukan dan bermain dengan back 4 lebih efektif. Kenapa tak main back 4 daripada awal? Kenapa still lagi nak bereksperimen walaupun liga dah nak habis? Okey, saya tak faham. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.